Selamat sejahtera Dr. Belly. Nama saya Wong Hui Sing, nombor matrik 278191. Hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang tugasan 2 bagi kumpulan kami. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apa itu tipuan bidaan. Tipuan bidaan merupakan apa-apa aktiviti ataupun perjanjian yang akan memberi halangan kepada persaingan dalam aktiviti tender. Tipuan bidaan ini merupakan satu tingkah laku yang sangat tidak beretika kerana dia akan memberi gangguan kepada proses bidaan menjadi proses itu menjadi tidak adil bagi mereka yang menyertai proses bidaan dengan mengikut prosedur yang betul. Setiap negara akan mempunyai undang-undang dan peraturan yang spesifik dalam proses bidaan. Sebagai contoh, dalam negara Malaysia, kita mempunyai satu Akta Persaingan 2010. Maka, tipuan bidaan merupakan satu pelanggaran di bawah Akta Persaingan 2010. Hai dan salam sejahtera kepada Dr. Belly dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Koi Shuang dengan nombor matrik 277591 dan pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya di 2.0 yang berkenaan dengan kes yang berkaitan dengan isu perolehan kerajaan. So, dalam tugasan ini, kumpulan kami telah kaji tentang kes tipu bidaan. Kami telah kaji tentang satu berita yang bertajuk Syarikat Individu Tipu Bidaan Disenarai Hitam selama 5 tahun. Apa yang telah diceritakan dalam berita ini? Berdasarkan tajuk ini, apa yang telah kami memahami ialah sesebuah syarikat ataupun seseorang individu yang terlibat dalam tipu bidaan ini akan disenarai hitam dan disekat untuk menyertai sebarang tender projek awam selama 5 tahun. Demi membasmikan tipu bidaan ini berlaku di negara kita, Kementerian Kewangan telah membuat satu susulan terhadap tindakan tersebut di bawah penguatkuasaan Perkelilingan Kerajaan 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan, iaitu dalam singkatan PK 1.6. So, apakah tujuan pelaksanaan PK 1.6 ini? Menurut Iskandar Ismail, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, beliau telah mengatakan PK 1.6 ini adalah bertujuan untuk mengelakkan sesebuah syarikat daripada melibatkan diri mereka dalam pakatan harga untuk menguasai bidaan suatu projek sehingga mampu mengakibatkan kerugian dana awam. Seterusnya, saya akan berkongsikan tentang punca yang menyebabkan wujudnya PK 1.6 ini. Yang pertama iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia telah mendapati jumlah aduan yang berkaitan penipuan bidaan telah mengalami peningkatan yang sangat mendadak iaitu sebanyak 200% dan ia adalah membabitkan satu nilai yang berjumlah besar iaitu sebanyak melebihi 2 bilion. Yang kedua ialah dengan adanya pelaksanaan PK 1.6, beliau dapat mewajibkan syarikat yang berminat dalam tender kerajaan mematuhi Akta Persaingan 2010 selain daripada pematuhan undang-undang lain yang dinyatakan dalam perkelilingan tersebut. Dan yang terakhir ialah dengan adanya penguatkuasaan 1.6 ini, beliau mampu mengurangi ketirisan dalam perolehan kerajaan yang mengalami kerugian ratusan juta ringgit. Seterusnya, apakah kesan yang akan dialami oleh seseorang individu yang melanggar PK 1.6 ini? Yang pertama ialah individu ataupun sesebuah syarikat yang melanggar PK 1.6 akan kehilangan kelayakan untuk dinilai dan dilantik bagi sesuatu projek kerajaan. Yang kedua ialah mereka akan dikenakan tindakan hukuman berdasarkan undang-undang peraturan perolehan kerajaan. Dan yang terakhir ialah individu ataupun syarikat yang melibatkan diri dalam penipuan bidaan, mereka akan dimasukkan ke dalam watch list untuk dijadikan sebagai rujukan kepada agensi-agensi kerajaan yang lain supaya tidak melantik mereka menjadi bidar bagi sesuatu projek kerajaan yang bakal akan datang selama 5 tahun. Di samping itu, dalam berita tersebut, Iskandar Ismail juga telah menerangkan bagaimana mereka mampu mengesan satu kes tipu bidaan ini berlaku. Yang pertama ialah dokumen bidaan yang mempunyai kesilapan yang sama dari segi ejaan, kiraan yang melibatkan tulisan tangan ataupun type dan juga perubahan fizikal seperti pembetulan daripada segi harga dan juga penyerahan dokumen yang tidak lengkap pada saat yang terakhir. Yang kedua ialah pembidar yang terlibat mengetahui maklumat sulit daripada persaingannya. Situasi ini juga merupakan satu keadaan tipu bidaan. Hal ini demikian kerana maklumat sulit tersebut hanya akan diketahui oleh pegawai perolehan kerajaan sahaja. Dan akhir sekali, Iskandar Ismail juga telah memberitahu dalam sidang berita tersebut bahawa mereka ingin membasmikan isu kes tipu bidaan ini secara keseluruhan di negara kita adalah sangat mencabar dan sangat sukar. Namun demikian, beliau adalah sangat tegas untuk mengawal dan meminimumkan isu kes tipu bidaan ini di Malaysia.
Beliau juga telah memberitahu bahawa mereka sedang membuat siasatan terhadap lebih daripada 500 buah syarikat yang disyaki terlibat dalam tipu bidaan ini. Dan beliau juga mengatakan bahawa sekiranya mereka didapati terlibat dalam kes tipu bidaan, mereka tetap akan dikenakan hukuman walaupun bidaan tersebut telah diluluskan sebelum pelaksanaan PK 1.6 ini. So, sekian sahaja daripada saya dalam pembentangan 2.0 ini. Saya akan pas kepada presenter yang seterusnya. Thank you. Selepas itu, saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan prosedur standard operasi bidaan. Pada peringkat permulaan, pembina perlu mengemukakan cadangan ahli jawatan kuasa tertentu untuk mendapat kelulusan daripada ketua setiausaha. Jawatan kuasa yang dicadangkan adalah seperti berikut: jawatan kuasa penilaian teknikal, jawatan kuasa spesifikasi, dan lain-lain. Permohonan baharu akan mengambil masa dalam 90 hari ataupun 3 bulan sebelum pelaksanaan. Bagi mereka yang tidak mendapat kelulusan daripada ketua setiausaha, mereka perlu membuat pindahan pencalonan nama baharu. Ini bermaksud mereka perlu berpatah balik kepada peringkat 1 untuk membuat pencalonan nama baharu. Manakala bagi mereka yang mendapat kelulusan, mereka perlu mengunci masuk perkara dalam e-bolehan. Terdapat beberapa perkara yang perlu disediakan secara hard copy untuk diserahkan kepada cawangan pengurusan bolehan sebelum dimuat naik ke dalam sistem e-bolehan. Antara perkara berikut iaitu menyediakan spesifikasi dan menetapkan syarat atau dokumen wajib pematuhan teknikal dan kewangan. Yang kedua iaitu menyediakan kriteria penilaian teknikal dan kewangan. Yang ketiga iaitu menyediakan skema skor dan jawapan serta menetapkan markah lulus untuk penilaian teknikal dan kewangan. Seterusnya, urus setiap e-bolehan akan mengemaskini dokumen bidaan di dalam sistem e-bolehan dan dikemukakan kepada pelulus periklanan bagi tujuan untuk membuat periklanan. Bidaan akan membuat iklan dalam tempoh minimum 21 hari. Seterusnya, jawatan kuasa pembuka akan membuka tawaran pembinaan dalam sistem e-bolehan. Dalam masa 21 hari, proses penilaian akan dijalankan. Setiap usaha jawatan kuasa penilaian teknikal dan setiap usaha jawatan kuasa penilaian kewangan akan membuka tawaran pembina semasa mesyuarat. Kemudian, lembaga bolehan akan bersidang dan memastikan semula keputusan di dalam sistem e-bolehan. Ahli lembaga peperiksaan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan mengesahkan keputusan dalam sistem e-bolehan terlebih dahulu. Kemudian, pengesahan akhir akan dibuat oleh pengurusi lembaga peperiksaan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Selepas daripada proses itu, urus setiau akan menyediakan suratnya atau surat setuju terima. Maka, surat setuju terima ini akan diserahkan kepada syarikat yang telah berjaya dalam proses pembidaan yang ditunjukkan dalam sistem e-bolehan. Seterusnya, saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan bentuk pelanggaran tipuan bidaan. Terdapat 5 bentuk pelanggaran tipuan bidaan iaitu bidaan terselindung, bidaan yang menindas, bidaan secara bergilir, penarikan balik bidang, serta bidaan tidak mematuhi. Dalam kes yang dikaji, mereka telah melakukan tipuan bidaan dengan 2 atau lebih pesaing bidang berpakat untuk memanipulasi proses perolehan. Ini bermaksud mereka akan menentukan salah seorang daripada kalangan mereka untuk memenangi dalam proses bidaan tersebut. Tingkah laku ini adalah tidak adil untuk mereka yang telah menyertai proses bidaan tetapi mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pihak berkuasa juga telah mengambil berat tentang isu ini dan menekankan satu tindakan di mana sesiapa yang melibatkan dalam proses tipuan bidaan, mereka akan disenarai hitam dalam tempoh 5 tahun. Ini adalah satu tindakan yang sangat baik untuk mencegah daripada berlakunya isu ini. Salam sejahtera doktor, saya Madiodini Karunagaran dan nombor metrik 278040. Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian 5.0 iaitu prosedur penyiasatan yang membabitkan peranan Ketua Audit Negara, PAC, SPRM bagi isu perolehan kerajaan iaitu tipu bidaan. Saya akan mulakan dengan peranan Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara ditugaskan untuk mengaudit semua urusan kewangan yang berkaitan dengan sektor awam. Beliau berperanan dalam mencegah rasuah dan juga kebocoran dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, PAC juga berperanan dalam melihat dan mengambil kira pertimbangan wang negara. Selain itu, SPRM berperanan dalam menerima dan meneliti aduan yang menunjukkan sebarang salah laku. Sebagai contohnya, kes rasuah di dalam kalangan penjawat awam. Saya akan meneruskan pembentangan dengan aliran penyiasatan yang melibatkan 3 institusi.
Okey, setiap institusi mempunyai tanggungjawab tersendiri, tetapi terdapat juga kaitan antara mereka dalam menyiasat satu kes. Okey, selalunya aliran penyiasatan akan bermula dengan Ketua Audit Negara. Beliau akan mengaudit dan mengesahkan akaun kewangan. Jika terdapat sebarang keraguan dalam akaun kewangan, laporan tersebut akan dihantar kepada PAC untuk penyiasatan lanjut. Seterusnya, laporan akan diperiksa semula oleh PAC untuk memastikan ia adalah tepat dan benar. Sekiranya laporan tersebut tepat, ia akan dihantar kepada SPRM. Contohnya, laporan berkaitan dengan rasuah. Jadi, SPRM akan menjalankan siasatan sebelum mengambil sebarang tindakan lanjut. Selepas penilaian yang tepat, sekiranya terdapat kes yang melanggar akta rasuah, jadi pesalah akan dikenakan hukuman. Terdapat juga beberapa kes yang pernah berlaku berkaitan dengan isu pelanggaran perolehan kerajaan. Kes yang pertama adalah SPRM menyiasat kes tentang monopoli tawaran projek kerajaan. Okey, Puan Latifah iaitu Ketua SPRM menyatakan mereka sentiasa menerima beberapa laporan tentang tipuan bidaan dan juga perolehan kerajaan. Suruhanjaya Persaingan Malaysia iaitu MyCC sedang meneliti 10 projek kerajaan yang terlibat dalam tipuan bidaan yang menyebabkan wang awam bocor. Jadi, dalam kes ini, SPRM, MyCC telah terlibat dalam proses siasatan bagi kes tersebut. Kes yang kedua adalah, menurut laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2019, Datuk Nik Azman menyatakan bahawa mereka mempunyai 11 isu punitif dalam perolehan kerajaan telah dicatatkan. Ketua Audit Negara sedang menjalankan siasatan dan laporan tersebut didedarkan kepada SPRM. SPRM memutuskan bahawa isu punitif tersebut adalah relevan atau tidak. Bukan itu sahaja, JP juga terlibat dalam meneliti perkara tersebut. Selain itu, Ketua Audit Negara menyatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan lanjut melalui Jawatan Kuasa Bertindak Laporan Ketua Audit Negara yang akan memantau dan mengambil tindakan supaya isu tersebut tidak akan berulang. Dalam berita tersebut juga menyatakan sebanyak 5 laporan PAC diberikan berkaitan dengan isu punitif dalam perolehan kerajaan. Jadi bagi kes tersebut, Ketua Audit Negara, PAC, SPRM dan juga JPA telah terlibat dalam proses penyiasatan. Seterusnya, saya akan membentang tentang tahap profesionalisme 3 institusi dalam kes pelanggaran perolehan kerajaan. Berdasarkan isu yang dikaji, cara pelaksanaan siasatan yang diamalkan oleh 3 institusi adalah sangat mantap dan terperinci. Hal ini kerana mereka sentiasa mengikuti peraturan yang ditetapkan. Mereka juga sentiasa mengamalkan sikap accountability dan juga integriti dalam proses penyiasatan. Tambahan pula, mereka mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran serta kepakaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan tugas. Walaupun mereka mempunyai kuasa budi bicara dalam menjalankan tugas, mereka sentiasa bertindak dan mengambil keputusan yang sangat adil dan saksama. Jadi, mereka memberi hukuman yang sewajarnya kepada pesalah dalam kes tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Wong Jin Yi dengan nombor Matrix 277993. Sekarang, saya akan membentangkan pandangan kami tentang nilai etika dan integriti penjawat awam masa kini berhubung kes yang seumpamanya. Berikut adalah beberapa contoh kajian yang telah dijalankan pada masa lalu yang memberikan kesahihan kepada keperluan integriti dalam sektor awam, serta kesan yang berpotensi merosakkan yang mungkin ditimbulkan oleh rasuah dalam pemerolehan awam. Menurut penemuan kajian yang telah dijalankan oleh Aurel 2006, rasuah dalam proses perolehan awam boleh menyebabkan kos yang lebih besar kepada pembayar cukai. Menurut penemuan PIKA 2011, yang merupakan kajian yang dijalankan oleh Transparency International, rasuah dalam perolehan awam juga boleh menyumbang kepada penurunan kecekapan dan keberkesanan program kerajaan. Menurut Boyce dan David 2009, rasuah dalam perolehan awam juga boleh mengurangkan kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Di samping itu, adalah perlu bagi sektor awam untuk mempertahankan nilai etika dan integritinya bagi menjamin sumber awam digunakan dengan cara yang berkesan dan cekap serta untuk terus meningkatkan keyakinan terhadap institusi kerajaan negara. Ini adalah penting untuk menjamin sumber awam digunakan dengan berkesan dan cekap, serta untuk terus meningkatkan keyakinan terhadap institusi kerajaan negara.
Akibatnya, amalan kepenipuan dalam perolehan awam seperti cuba mempengaruhi proses pidaan atau menerima rasuah, menjejaskan integriti sektor awam dan boleh mendatangkan kesan buruk yang ketara. Keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia untuk menyenarai hitamkan individu atau syarikat yang didapati terlibat dalam aktiviti penipuan dalam bidang perolehan awam merupakan langkah penting ke arah menggalakkan integriti dalam sektor awam. Keputusan ini adalah salah satu langkah ke arah yang betul ke arah menggalakkan integriti dalam sektor awam. Di samping itu adalah penting untuk melaksanakan langkah pencegahan yang ketat seperti pemeriksaan latar belakang yang komprehensif dan kawalan dalaman yang ketat untuk mengurangkan kemungkinan penipuan berlaku di tempat pertama. Ini kerana kebelangkarian penipuan berlaku adalah berkaitan terus dengan kualiti langkah pencegahan yang ada. Dalam kes pegawai awam berpegang kepada langkah-langkah integriti lolan adalah penting, tetapi komitmen peribadi yang kuat terhadap nilai etika dan integriti dalam pekerjaan seseorang adalah sama pentingnya dengan mematuhi piawaian lolan tersebut, sebagai tambahan kepada kepentingan piawaian lolan tersebut. Ini mungkin bermakna berkelakuan dengan cara yang jujur dan telus, di samping mematuhi norma dan peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, sesiapa yang bekerja untuk kerajaan harus mengelak daripada sebarang keadaan yang mungkin dilihat sebagai melibatkan konflik kepentingan. Satu ilustrasi tentang ini ialah pemberian kontrak kepada syarikat yang mempunyai hubungan peribadi dengan mereka atau yang mempunyai kepentingan kewangan.